Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan menyampaikan pembentangan bertajuk Kajian Hadis terhadap orang yang beriman dalam beramal. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال أخرجني من خير. Maksudnya, ahli syurga telah masuk ke syurga dan ahli neraka telah masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berkata, keluarkan daripada neraka sesiapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar zarah. Maka mereka keluar daripada neraka dalam keadaan hitam legam. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sungai hidup atau kehidupan. Malik perawi hadis ini ragu. Lalu mereka tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia keluar dengan warna kekuningan? Berkata Wuhaib telah menceritakan kepada kami Amru kehidupan dan dia berkata sedikit dari kebaikan. Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Kitab Iman, bab tingkatan orang-orang beriman dalam beramal. Nombor hadis 22, status hadis adalah sahih. Hadis 1. غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من دنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأت ما بينهما ريحا وليصيفها يعني الخمار خير من دنيا وما فيها. Dan masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadis sebelumnya dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, berangkat di pagi atau petang di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jarak antara busur panah kalian atau tempat kaki di syurga kelak lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekiranya ada satu bidadari dari syurga melonggok ke bumi, nescaya ia akan menerangi antara barat dan timur dan akan penuh dengan semerbak wangian. Dan sungguh selendang yang Al-Bukhari, Sahih Bukhari, kitab melembutkan hati bab sifat syurga dan neraka. Nombor hadis 6199. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد حدثنا شيبا عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أنما ربيع بنت البراء وهي حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم ورب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال يا حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. Maksudnya, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdullah, telah bercerita kepada kami Husain bin Muhammad Abu Muhammad, telah bercerita kepada kami Syaiban bin Qatadah, telah bercerita kepada kami Anas bin Malik bahawa Rubai binti Al-Bara, dia adalah ibunya Harithah bin Suraqah, datang menemui Nabi SAW berkata, wahai Nabi Allah, tolong katakan kepadaku tentang Harithah yang terbunuh di perang Badar kerana terkena anak panah. Apabila dia berada di syurga, aku akan bersabar menerimanya. Namun bila selain itu, aku akan menangisinya. Beliau menjawab, wahai Ummu Harithah, sesungguhnya di syurga ada taman-taman dan sungguh anakmu itu telah menempati syurga Firdaus yang paling tinggi. Melalui hubungan hadis sokongan pertama, dapat dijelaskan bahawa orang yang berusaha beramal di jalan Allah adalah ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang-orang yang melaksanakan aktiviti kerana Allah juga mendapat ganjaran yang sama kerana ianya merupakan jihad. Dalam konteks hadis ini menunjukkan bahawa pahala yang besar yang akan diperoleh bagi orang yang beriman adalah beramal. Oleh itu, orang yang beriman sewajarnya melakukan setiap amalannya itu dengan meletakkan segala pengharapan dan ikhlas terhadap redha Allah.
Melalui hadis sokongan kedua ini merupakan hadis berkaitan hikmah dan ganjaran orang yang mengikuti peperangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berjihad seiring dengan sokongan hadis yang pertama yang mana sanggup untuk mempertahankan atau bertawakal kepada Allah dalam jalan yang benar. Oleh itu, ganjaran yang amat besar dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang berjihad dalam peperangan Badar yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Arti kata setinggi-tinggi nilai redha dan harapan kepada Allah dalam amalannya atau perjuangannya, setinggi itulah ganjaran syurga akan ditempatkannya. Setiap perbuatan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, iaitu suruhan dan larangan, pasti ada hikmah di sebalik tindakan tersebut. Maka dalam kehidupan ini tidak perlu disisihkan perbuatan, bahkan ikutilah setiap suruhan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Hubungan antara hadis utama dan hadis sokongan. Hadis utama ini menerangkan tingkatan orang-orang beriman dalam beramal. Hadis tersebut berstatus sahih. Dalam kandungan hadis tersebut mengatakan bahawa orang yang memiliki iman sebesar zarah layak untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana setiap orang yang beriman itu sudah dijanjikan syurga baginya mengikut tahap amalannya di dunia. Setiap amalan yang dilakukan dicatat oleh para malaikat mengikut kebaikan ataupun kejahatan yang dilakukan. Dalam Al-Quran telah banyak disebutkan berkaitan amalan soleh yang dijanjikan pahala dan syurga, termasuklah hadis-hadis sahih yang membenarkan seseorang yang beriman dan beramal itu masuk ke syurga. Oleh demikian, setiap ganjaran yang diperoleh adalah mengikut tahap iman dan amal seseorang. Makna kalimah hadis utama. Yang pertama, Al-Jannah, tempat orang beriman di akhirat, iaitu kebun ni'mat ataupun kebun buah-buahan. An-Nar, tempat orang kafir dan mungkar di akhirat, penuh azab. Mithqal habbah, iaitu biji sawi ukuran yang sangat kecil dan halus. Qalbun, tempat terisi keyakinan, yakni iman dan kerohanian. Iman, iaitu membenarkan dengan hati, iqrar dengan lisan, melakukan dengan anggota badan. Pendapat Imam Al-Qastalani, iaitu semua ahli neraka yang mempunyai iman walaupun sebesar zarah akan diusir dari neraka. Iman sebesar biji sawi ialah adanya prinsip tauhid dalam hati. Pendapat Imam Ibn Hajar Asqalani, besar biji sawi ialah perumpamaan yang diukur dalam ilmu, bukan berat. Apa yang terbentuk dalam fahaman dikembalikan kepada akal untuk difahami. Isu semasa yang dikemukakan iaitu yang pertama, kejayaan pencapaian yang digerakkan oleh gerakan liberalisasi di negara Arab Saudi. Mereka telah berjaya mengadakan satu konsert besar-besaran yang bagi umat Islam seluruh dunia amat kecewa dan sedih lah. Apapun kita mendoakan kebaikan kepada para ulama dan pada asatizah, para pendakwah di negara Saudi supaya dapat mengekang perkembangan gerakan liberalisasi ini. Kaitan dengan hadis ini ialah untuk kita fahami hadis yang Nabi SAW pernah sebut bahawa dunia ini adalah syurga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Berlainan pula apa yang berlaku di negara kita. Ustaz Asma Harun berdepan dengan netizen di media sosial, yang mana Ustazah Asma Harun menegur sikap anak muda yang begitu gairah untuk membeli tiket konsert Justin Bieber. Ustazah Asma Harun dikecam dengan sosial dan itu adalah satu petanda bahawa kita memerlukan lagi gerakan dakwah yang lebih progresif, mengajak anak-anak muda supaya mengingati bahawa kejayaan yang sebenar adalah kita dapat mengikut segala ajaran agama. Dan maqasid yang kita boleh dapat daripada hadis tersebut adalah supaya kita mempunyai semangat jihad dalam jiwa kita sebagai umat Islam dan kita menjadikan kejayaan di akhirat sebagai neraca kejayaan sebenar. Yang kedua adalah kita menjadikan jihad itu sebagai satu jalan hidup, iaitu yang pertama kita mengajak umat Islam, kita mengajak umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dinamakan sebagai jihad yang paling diutamakan sebelum jihad yang sebenar-benarnya, iaitu peperangan memerangi orang-orang kafir. Penganjaran hadis. Yang pertama, manusia boleh melihat wujud Allah Subhanahu wa taala menggunakan akal bahawa ada penciptaan alam semesta dan menyaksikan segala isinya dengan panca indera. Kedua, kehidupan di dunia ini
dipenuhi dengan pelbagai bentuk ujian. Yang ketiga, setiap amalan tidak terlepas daripada catatan malaikat. Pengalaman sepanjang pelaksanaan tugas. Yang pertama, merefleksi diri bahawa Allah itu pengampun dan pemberi rahmat kepada sekalian hamba-Nya yang mukallaf. Yang kedua, bermuhasabah akan usia yang meningkat agar berusaha beramal selagi nyawa di kandung badan. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan tentang kewujudan syurga dan neraka yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti bahawa kehidupan dunia manusia itu fana. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.